Buletin Didik 17 Disember bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 kaunselor dari Kementerian Pendidikan ditempatkan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh bagi memberi bantuan awal psikologi sosial kepada ahli keluarga dan waris mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Menterinya Fadilina Siddiq berkata, kesemua mereka ditugaskan menerusi 3 shift dengan 3 pegawai pada setiap sesi. Jelas beliau, sesi sokongan akan diteruskan sehingga keseluruhan proses di Jabatan Forensik ini selesai. Sesi itu juga mendapat kerjasama bahagian kesihatan mental dan psikologi sosial Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hari ini apa yang berlaku adalah lebih kepada saya melihat sendiri bagaimana pasukan KPM bertugas, khususnya kaunselor-kaunselor kita lah. YB dari segi keadaan waris mangsa YB macam mana? Kita kena bagi ruang untuk mereka bertenang dan juga ketika ini proses melaluinya sangat sukar, jadi kita kena bagi ruang lah pada mereka. Saya minta itu saja, ruang pada mereka untuk mendapatkan sedikit khususnya maklumat yang tepat, ya, ini sangat penting, dan kemudiannya bagi ruang pada mereka untuk mendapatkan sokongan psikososial itu sangat penting ketika ini, ya, dan sokongan daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya mendoakan proses yang berlaku pada hari ini dipermudahkan. Fadilina bercakap kepada media selepas menziarahi keluarga terlibat serta memantau perjalanan sesi kaunseling hari ini. Insiden jam 2.42 pagi Jumaat lalu melibatkan runtuhan tanah sepanjang hampir 300 meter dan setinggi 70 meter di sebuah tapak perkhemahan di Batang Kali. Setakat ini, 24 disahkan terkorban daripada keseluruhan 94 mangsa. Berdasarkan Kemas Kini Pusat Pengurusan Operasi JBPM petang tadi, korban terbaru adalah kanak-kanak perempuan yang ditemukan kira-kira jam 4 petang. 9 orang dilaporkan masih hilang. Identiti 6 daripada 24 yang terkorban telah dikenal pasti. Operasi mencari dan menyelamat hari kedua bermula jam 8 pagi tadi selepas ditangguh tengah malam semalam susulan hujan lebat. Segmen Wartawan Cilik minggu ini kita bersama TV PSS TV Semerbak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Baru Kertih di Kemaman, Terengganu. Mereka menyediakan laporan mengenai pentingnya memelihara hutan bakau di negara ini. Ikuti perincian yang disediakan. Hai semua, saya Rida Sari dari Semerbak TV, TV PSS SMK Kampung Baru Kertih, Kemaman, Terengganu. Hutan paya bakau menjadi habitat dan tempat perlindungan kepada sebilangan hidupan akuatik serta menjadi pemampan semula jadi bagi mengurangkan kelajuan ombak dan angin ke pesisir pantai. Selain itu, kepentingan ekosistem hutan paya bakau dapat meningkatkan sumber perhutanan dan juga perikanan. Sumber makanan dan ubat-ubatan juga boleh diperolehi daripada ekosistem paya bakau. Menyedari kepentingan ekosistem hutan paya bakau ini, Pusat Pendidikan Alam Sekitar Iko-K Kertih mengambil inisiatif untuk menjalankan aktiviti penanaman pokok bakau di sepanjang Sungai Kertih, Terengganu. Jom ikuti saya meninjau. Apakah aktiviti yang disediakan oleh pihak Iko-K Kertih bagi aktiviti pemeliharaan bakau ini? Baik, aktiviti yang dibuat di Iko-K Kertih ini untuk pemeliharaan hutan paya bakau adalah penanaman semula pokok bakau. Kita ada buat juga aktiviti berkaitan dengan memelihara, contohnya macam menyemai biji benih bakau, aktiviti yang berkaitan dengan jungle trekking ataupun kita akan buat masuk ke dalam trail untuk interpretive trail. So ada penerangan yang berkaitan dengan spesies-spesies pokok bakau. Sampai itu juga kita ada buat aktiviti yang berkaitan fauna, contohnya macam memerhati burung, memerhati keklip. Itu antara aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan hutan paya bakau di sini. Siapakah yang selalu terlibat dalam aktiviti-aktiviti tersebut? Kebanyakannya adalah pelajar-pelajar sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan ada juga pelajar-pelajar daripada prasekolah, tadika, daripada penduduk setempat. Berapakah anggaran jumlah pokok bakau yang ditanam untuk setiap sesi?
Anggaran pokok bakau yang tanam SSC lebih kurang dalam 100 hingga ke 200 anak pokok. Menurut Encik Yazid, pokok bakau mengambil masa selama 5 hingga 6 tahun untuk menjadi matang selepas ditanam. Antara kesan yang dapat dilihat selepas aktiviti penanaman pokok bakau ini adalah penambahan pokok bakau di sekitar Sungai Kertih berjaya mengurangkan hakisan di tebing sungai. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan ekosistem paya bakau. Pemeliharaan hutan paya bakau adalah sangat penting bagi memastikan habitat di sepanjang Sungai Kertih dan kawasan persekitarannya terpelihara dan dipantau. Jom sama-sama kita membantu dalam usaha aktiviti pemeliharaan hutan paya bakau ini. Sekian bersama saya Rida Sari dari Semerbak TV. 115,000 ringgit disalurkan kepada 200 mahasiswa asnaf melalui program Jihad Pendidikan PPZ Mawib. Sumbangan dibuat menerusi kerjasama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dengan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur UTM KL. Program yang telah memasuki siri ketiga bersama IPTA itu bertujuan menjaga kebajikan pelajar-pelajar asnaf agar dapat menimba ilmu sebaiknya. Pengerusi PPZ Mawib Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman berkata kesedaran menunaikan zakat perlu dipupuk sedari awal lagi. Justru pihaknya mengambil tanggungjawab itu dengan tidak melupakan institusi pendidikan tinggi untuk menjadi pemanfaat zakat melalui sumbangan pemegang wakalah. Beliau yang merasmikan program itu di Masjid UTM KL berharap sumbangan ini menjadi suntikan kejayaan buat pelajar asnaf. Seterusnya menyumbang semula sebagai pembayar zakat apabila sudah bekerja. UTM telah menjalin kerjasama dengan PPZ Mawib sejak 2012. Penjaga jentera elektrik atau lebih dikenali sebagai electrical chargeman, satu daripada kerjaya yang memerlukan kemahiran tinggi. Ia juga memerlukan sijil khusus yang dikeluarkan Suruhanjaya Tenaga untuk membolehkan seseorang individu mengendalikan jentera elektrik. Kerjaya ini turut diangkat setaraf dengan jurutera elektrik. Nur Amin Abdul Jalil, 48 tahun, berpengalaman berkhidmat sebagai penjaga jentera elektrik di Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB selama 20 tahun. Dia memulakan kerjaya dengan berkhidmat sebagai juruteknik selepas memperoleh sijil BO 33 kV dari Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan yang kini dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Nur Amin mengakui kerjayanya itu memerlukan pengalaman serta mengikuti ujian untuk meningkatkan tahap kelayakan. Untuk jadi seorang penjaga jentera elektrik, dia tak perlukan apa-apa sijil kemahiran yang lain. Dia hanya perlu ada pengalaman dalam bidang elektrik. Macam saya cakap tadi, dia perlu ada pengalaman 3 tahun. So dia dah layak untuk menduduki peperiksaan penjaga jentera elektrik kategori AO. Kategori paling mula lah. Selepas tu dia boleh naik taraf pergi ke A4, BO11, BO23, B4. Dan selama masa tu kena ada 2 tahun pengalaman. Baru dia boleh upgrade ke tahap sijil yang satu. Penjaga jentera elektrik adalah individu yang bertanggungjawab menjaga serta memastikan kelancaran operasi pepasangan elektrik seperti papan suis dan generator dalam sesebuah bangunan. Setiap tugasan memerlukan tumpuan dari segi keselamatan serta sentiasa mengemaskini perkembangan teknologi. Cabaran dia ialah kerja tu sendiri. Kerja tu sendiri dia risiko tinggi. Semakin tinggi level you dalam jaga elektrik ni, semakin tinggi risiko dia. Macam compare risiko 415 rendah. Yang macam saya ni pepasangan 33 kV, lagi tinggilah risiko dia. Itu cabaran dia, teknologi berkembang pesat. Dan peralatan elektrik pun berubah, setiap tahun berubah. Dan untuk penjaga jentera ni dia kena adapt lah benda tu. Sebab kalau dia tak usaha untuk ambil tahu pasal teknologi ni, dia akan ketinggalan. Seiring dengan cabaran yang perlu dihadapi, pendapatan seorang penjaga jentera elektrik boleh mencecah sehingga RM20,000. Jumlah itu juga bergantung kepada kelayakan serta industri yang diceburi mereka. Nur Amin yang kini turut memiliki sarjana kejuruteraan elektrik berkata, peluang pekerjaan sebagai penjaga jentera elektrik sangat meluas. Kepada adik-adik yang berminat untuk menjadikannya sebagai kerjaya, ini nasihat Nur Amin. Okey, nasihat saya kepada adik yang berminat untuk mencuburi bidang penjaga jentera elektrik atau chargeman ni, boleh mulalah untuk
cari kerja part untuk ke arah menjadi seorang penjaga jentera. Macam dia boleh daripada sekarang kalau lepas PM boleh pergi ikut saluran mana yang berkelayakan. Macam kalau dia layak untuk masuk institut kemahiran, cari institut kemahiran, dan kalau katakan dia kurang layak, boleh juga bekerja dulu, cari pengalaman dan ambil pemeriksaan untuk yang kerja itu. Hamparan bunga kenaf seluas 182 hektar menyajikan pemandangan yang indah ketika melalui Jalan Cuping di Padang Besar Perlis. Bunganya yang mekar berwarna putih menjadi tarikan untuk sesiapa sahaja singgah bergambar kenangan. Dari jauh, panoramanya seakan-akan di luar negara. Dengan suhu ketika ini sekitar 30 darjah Celsius, bunganya terus berkembang indah sehingga petang. Kawasan ini milik Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN. Namun mereka membenarkan pengunjung untuk singgah dan bergambar asalkan tidak merosakkan tanaman. Musim bunganya dijangka berakhir pada awal tahun hadapan. Sekarang ini merupakan musim yang terbaik kerana dia tengah bunga, dia tengah banyak dan berkembang lah. Nanti apabila dia dah matang, hendak dituai, dia akan gugur daun dan bunga. Pada ketika tu tak sesuai untuk kita bergambar untuk lawatan lah. Tapi insya-Allah kita selepas habis tanaman ni, untuk peluk yang ni kita akan replanting balik untuk memastikan setiap masa boleh datang melawat lah. Menurut LKTN, ladang kenaf ini telah menerima lebih 1,000 pengunjung dalam tempoh seminggu ini. Jumlahnya dijangka terus meningkat berdasarkan trend kemasukan pelancong pada hari cuti ke Perlis. Ada banyak angin. Dia rasa macam best. Jadi memang adik yang tak nak singgah ke atau nampak kat tepi jalan ke? Nampak dekat tepi jalan. Cepat lawa. Perlis ni memang kita punya favourite sebenarnya sebab dia cantik. Dia macam walaupun dia macam mana tak ada pembangunan tapi kita suka dia cantik. Bila memang kita wajib lalu sini untuk ambil gambar, ambil video sepanjang jalan ni memang cantik lah. Sebab dulu sini tebu. Kita orang baru perasan tiba-tiba dia jadi pokok bunga kan. Ya, saya duduk. Saya tengok sini macam tempat cantik kan. Jadi hari ni saya tak bekerja kan. Jadi saya off. Jadi saya bawa lah anak bini saya pergi sini. Saja dah tengok pemandangan-pemandangan sini, tengok macam elok lah. Penanaman pokok kenaf bermula pada September hingga Oktober setiap tahun dan penuaiannya bermula pada Januari dan Februari. Ketika ini Perlis menjadi pengeluar utama biji benih kenaf di seluruh negara. Kementerian Komunikasi Digital sedia memberikan geran kepada penggiat industri digital kreatif pada tahun hadapan bagi merancangkan lagi perkembangan industri ini. Ia susulan kejayaan pada tahun ini di mana para penggiat industri berjaya membuktikan keupayaan untuk mengeksport bakat tempatan yang diiktiraf dunia. Sebab kita faham industri kreatif adalah merupakan satu industri yang amat diminati khususnya golongan-golongan muda dan belia. Dan kita dapat lihat tadi pelbagai konten industri kreatif telah dihasilkan dan ramai bakat-bakat anak muda tempatan yang telah menyertai pelbagai platform terbangsa termasuk mereka yang juga diambil pekerja di syarikat-syarikat luar negara. Tambahnya, pada 2022, Kementerian menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC telah menganugerahkan geran kepada 34 penggiat industri dengan jumlah keseluruhan RM7.2 juta. Terdahulu, Datuk Seri Mohamad merasmikan Malaysia Digital Content di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Festival berlangsung selama 2 hari sehingga esok dijangka menghimpunkan lebih 40,000 penggiat industri dari dalam dan luar negara. Bintang Hollywood Angelina Jolie bukan lagi utusan khas Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tetapi kekal sebagai aktivis kemanusiaan. Pengesahan itu dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Untuk rekod, Jolie sudah menjalankan lebih 60 tugasan di lapangan bersama UNHCR sejak 2012. Tahun ini, aktris dan penerbit itu melawat Yaman dan Ukraine untuk bertemu dengan pelarian dan mereka yang terpaksa berpindah.
Dalam satu kenyataan, Jolie menyatakan mahu terus bekerja dengan pelarian di luar UNHCR. Jelasnya, selepas lebih 20 tahun bekerja dalam sistem PBB, sudah tiba masanya untuk dia membabitkan diri secara langsung dengan pelarian dan organisasi tempatan serta menyokong advokasi mereka untuk penyelesaian. Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Pelarian, Filippo Grandi, mengucapkan terima kasih atas khidmat, komitmen dan perbezaan yang dilakukan Jolie. Malah beliau menghargai serta menyokong keinginan Jolie untuk terlibat dalam usaha yang lebih besar. UNHCR menganggarkan ketika ini terdapat lebih 100 juta orang yang terpaksa berpindah di seluruh dunia. Kumpulan K-pop NCT Dream menguasai carta muzik pelbagai negara susulan album baharu musim sejuk Candy yang dilancarkan semalam. Sejurus dilancarkan, album mini khas itu melonjak ke tangga teratas carta album iTunes di lebih 15 negara termasuk Malaysia, Thailand, Australia dan Denmark. Candy juga menguasai carta jualan album QQ Music di China, membolehkannya menerima pengiktirafan Platinum. Lagu Candy adalah rakaman semula yang disuntik susunan baharu yang lebih relevan dengan imej NCT Dream. Asalnya, ia adalah lagu hit kumpulan HOT pada era 90-an. Kejohanan Olahraga Institusi Pengajian Tinggi IPT. 39 IPT mengambil bahagian dalam 45 acara yang dipertandingkan selama 3 hari bermula semalam di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Hari pertama saingan semalam menyaksikan satu rekod kebangsaan berjaya diperbaharui. 16 acara akhir dilangsungkan pada hari pertama menyaksikan penampilan atlet dan pelapis kebangsaan. Jaguh lempar cakra wanita negara Queen Ting Kung Ni mewakili Universiti Putra Malaysia UPM meraih pingat emas dan berjaya memecah rekod kebangsaan yang dilakukannya di Sukan Si Hanoi 2021 di Vietnam dengan catatan 52.77 meter. We memang aim for the national record, but we actually aim for more than that. I mean, like 55, but what I managed only I did 52, so I was happy, but I will try even harder. Untuk final ni memang saya macam fire sangat nak break record masa ni, so thanks God I did it. Acara lompat jauh lelaki elit didominasi Muhammad Anik Akil Mat Ramli dari Universiti Tun Hussein On UTHM menerusi catatan 6.64 meter. Lompatan terakhir Muhammad Anik memberi kelebihan untuk mengatasi atlet Universiti Pengajian Sultan Idris UPSI Muhammad Daniel Hasif Ramli yang meraih perak dengan catatan 6.54 meter. Dalam acara 110 meter lari berpagar lelaki podium, UPM sekali lagi meraih emas menerusi atlet pecut remaja negara Muhammad Rizwa Haizat Muhammad. Rizwa melakar ke pantasan 14.50 saat menewaskan rakan sepasukan Benedict Ian Gawok yang meraih perak. Alhamdulillah, memang daripada bulan 2 opening untuk tahun ni 2022, sepanjang COVID ni saya training hard, saya training smart untuk nak membuat personal best sebab saya memang 4 tahun dah tidak membuat personal best daripada 2018 dekat Subah. Alhamdulillah puas hati dan alhamdulillah juga saya dapat mempertahankan pingat emas daripada sekit pergi ke grand final tu. Dua lagi rekod kejohanan turut diperbaharui menerusi acara merejam lembik. Syed Abrar Syed Ahmad Zawawi melakukan rejaman sejauh 57.98 meter mengatasi rekod miliknya sendiri 56.96 meter. Chelsea Cassiopeia Iveli Bopulas pula mengungguli acara 400 meter wanita podium dengan kepantasan 56.83 saat untuk memperbaharui rekod 57.75 saat milik Teo Kim Chai. Setakat hari pertama, UPM mendahului dengan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Dicabar hebat UTM, 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Dalam memperkasakan penampilan skuad bola sepak wanita kebangsaan di pentas antarabangsa, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membawa sentuhan jurulatih dari Jordan, Solin Al-Zawbi dari Jordan.
Solin adalah bekas penolong jurulatih skuad kebangsaan wanita Jordan selain pernah menjawat tugas pengarah bola sepak wanita negara Asia Barat itu. Secara rasmi, Solin memulakan tugas pada 1 Disember lalu dengan meletakkan sasaran awal Malaysia menyelah di saingan Sukan SEA Kemboja 2023. The long-term plan will be more focusing on the national team results. Currently, we want to produce quality players and we want team that represent the whole country, not a state or regions. Dalam pada itu, FAM turut memastikan penganjuran Liga Wanita Nasional LWN yang lebih berkualiti bermula 2023 selaras dengan ketetapan FIFA. Aras kompetitif saingan dipertingkat dengan pengenalan format timbal balik menerusi penyertaan 12 pasukan bertanding. Ke arah itu, LWN akan mengharungi 22 perlawanan sebagaimana yang dipraktikkan dalam Liga Super. Bola sepak Piala Dunia Qatar. Sejak 19 kejohanan lalu, tiada perlawanan yang berlanjutan ke penentuan sepakan penalti. Cuma satu yang berlarutan ke tambahan masa iaitu pada 1986 di Mexico. Itu antara fakta menarik menjelang pertemuan Croatia menentang Maghribi pada penentuan tempat ketiga lewat malam nanti. Jurulatih Maghribi Walid Regragui tetap meletakkan harapan kepada pemainnya mengakhiri cabaran di Qatar selaku pasukan ketiga terbaik. Namun dia sedar itu bukan tugas mudah, apatah lagi dengan kecederaan yang dialami beberapa pemain tonggak, antaranya ketua pasukan Romain Saiz. Regragui juga melihat Croatia, lawan yang memiliki kekuatan seimbang, diperkukuhkan dengan pemain berkualiti. Berdasarkan rekod dua pertemuan, Maghribi tewas menerusi sepakan penalti 6-7 selepas terikat 2-2 di separuh akhir Piala Antarabangsa Raja Hassan Jordan 2 pada 1996. Terbaru, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada saingan kumpulan F 23 November lalu menyaksikan Maghribi muncul juara kumpulan. Selain ketangkasan penjaga gol Yassin Bueno, kekuatan Maghribi dilihat bakal ditunjangi Sofian Amrabat, Ashraf Hakimi dan Hakim Ziyech. Sementara itu, kelibat ketua pasukan Luka Modric sekali lagi menjadi tumpuan dalam misi Croatia memburu tempat ketiga. Persoalan turut menyelubungi peminat apakah ini penampilan terakhir Modric menyarung jersey kebangsaan. Bagaimanapun, jurulatih Zlatko Dalic yakin ini bukan perlawanan terakhir Modric, malah berharap pemain Real Madrid itu membantu Croatia dalam kempen Euro di Jerman tahun depan. Croatia selaku naib juara 2018 pernah memenangi perlawanan penentuan tempat ketiga pada Piala Dunia di Perancis 1998 menewaskan Belanda 2-1. Gandingan penggempur Ivan Perisic, Andre Kramaric dan Mario Pasalic sekali lagi menjadi pertaruhan Croatia. Pertemuan Croatia-Maghribi dijadual berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifa yang berkapasiti 45,416 penonton. Paparan Hotel Ais di Sweden mengakhiri buletin didim. Hotel ini dibuka pada musim salji setiap tahun dengan rekaan baharu menggunakan salji dan ais dari sekitar kawasan itu. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.